Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum hi everyone. Jadi kami dari kumpulan Syar'i Bilasari dari kelas QKB 2111 akan membentangkan presentation kami iaitu pemilihan teater kami pada tajuk kali ini adalah Wayang Orang. Jadi kita lihat sedikit dahulu latar belakang wayang orang ini. Teater wayang orang atau di dalam bahasa Jawa lebih dikenali sebagai wayang wong merupakan suatu teater yang menggunakan orang sebagai pelakon dia. Dia berbeza sedikit dengan wayang kulit di mana wayang kulit dia akan gunakan boneka untuk lakonan mereka. Jadi wayang orang ini merupakan suatu seni tradisi yang khususnya disukai oleh orang dahulu kala kerana plot cerita di dalam teater ini adalah berdasarkan cerita-cerita hot masa zaman tu. Jadi Sultan Hamengkurat I ini yang merupakan orang pertama yang menciptakan wayang orang ni. Jadi kesenian wayang orang ini dipopular di kalangan para bangsawan Jawa. Dalam pementasan wayang orang, para pelakon dia akan menggunakan pakaian yang mempunyai hiasan yang sama sebiji seperti yang ada pada boneka pada wayang kulit. Jadi tujuan dia agar bentuk muka para pelakon wayang orang tersebut akan nampak sama macam dengan boneka pada wayang kulit. Dan kebiasaan wajah para pelakon tersebut akan pakai makeup lah. Jadi wayang orang merupakan suatu jenis teater tradisional yang menggabungkan antara seni drama yang sedang berkembang pesat di daerah barat pada masa itu dan pertunjukan wayang yang berkembang pesat di wilayah Jawa. Betul lah. Fungsi wayang orang ada 3. Pertama, dia sebagai seni pertunjukan yang dia ada nilai-nilai murni dalam bentuk yang simbolik dan juga dia ada nilai estetika tu. Dia artsy sikit. Seterusnya dia juga sebagai sebuah tontonan atau hiburan dan last sekali dia untuk menjaga dan menyokong keberadaan orang wayang. Ciri wayang orang ada 3. Pertama sekali yang paling penting adalah komponen dia yang macam gerak tari, kostum penari, irama gamelan dengan solekan dia. Yang kedua, untuk jadi penari wayang orang ni, dia bukan saja kena pandai menari tapi dia kena pandai menyanyi juga dalam bahasa Jawa. Dan kalau bila dia menari ni, dia tak boleh menari je, dia ada lembut badan dia ada bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang penting untuk menyampaikan watak-watak dengan jalan cerita wayang orang tu dengan sempurna. Yang seterusnya, yang unsur wayang orang tu ada 5. Pertama sekali adalah gedung. Gedung ni adalah tempat di mana wayang orang tu dilakukan. Kat dalam gedung ni dia ada alat-alat sokongan untuk menambah tarikan kepada wayang orang seperti layar dia, latar belakang, perubahan suasana. Lukisan untuk layar ni selalunya berbentuk macam istana, jalan raya, hutan, sungai dan pemandangan lain. Seterusnya gamelan dan pangrawit ni, muzik dan irama untuk mewujudkan suasana yang diinginkan dan menyokong suasana persembahan. Seterusnya ada dalang. Dalang ni orang penting yang bertanggungjawab atas keseluruhan persembahan, mengarahkan muzik dan menghidupkan pertunjukan dan bertindak sebagai penyampai. Dan yang keempat ada sutradara. Sutradara ni individu yang mengarahkan dan mengkoordinasikan segala unsur pertunjukan dengan sempurna dan dia kena ada kecekapan untuk melahirkan pertunjukan yang memuaskan. Yang paling akhir dan paling penting juga gerak tari. Macam yang dah cakap dalam ciri-ciri tadi, dia unsur yang sangat penting dalam wayang orang sebab tarian ni dia akan diaplikasikan dalam keseluruhan persembahan. Dan tarian yang digunakan adalah tarian tradisional klasik. Okey, seterusnya kostum dan solekan. Kostum dan solekan memainkan peranan yang penting dalam wayang orang. Dia untuk mempamerkan watak tokoh supaya pelakon dapat menggambarkan suatu watak dengan membuat wajahnya menyerupai watak yang dilakonkannya. Untuk menghidupkan watak yang
di bawahnya. Maksudnya sebelum pelakon berdialog, penonton boleh mengenali watak daripada kostum yang dipakai. Contohnya dia pakai kostum Arjuna, seorang tahu dia tu memainkan watak Arjuna. Lepas tu, busana dan aksesori mempunyai fungsi dan makna dari segi filosofi dan juga sejarah. Contoh pakaian dan solekan wayang orang. Ni contoh dia. Pakaian orang Jawa. Lepas tu, ciri-ciri solekan dan alat perhiasan. Okay, ciri-ciri solekan, garis-garis hias wajah yang tajam, hias yang dibentuk perlu menggunakan garis yang tebal. Kemudian warna-warna yang dikenakan dipilih yang menonjol dan sangat ketara. Memakai bedak yang tebal kerana selalunya wayang orang dilihat daripada jauh. Lepas tu cahaya demi lighting. Lepas tu aksesori dibuat daripada logam mulia, emas atau perak yang diukir halus. Macam wayang kulit lah. Dia warna kuning. Okey, ni contoh solekan je. Okay, next. Okay. Seterusnya ialah jenis penceritaan wayang orang. Kisah pahlawan dahulu seperti Mahabharata dan Ramayana yang mengandungi mesej moral dan disatukan ke dalam jiwa masyarakat setempat. Ini ialah contoh wayang orang. Yang pertama ialah wayang orang Sriwidari Solo. Mengambil inspirasi dari kisah Mahabharata dan Ramayana dalam mengumumkan jalan cerita. Semasa pertunjukan, boneka terdapat pelbagai suasana tegang dan juga tawa dengan kelakuan mereka. Lebih kurang 2 jam persembahan. Contoh kedua ialah wayang orang Banjaran Gatot Kaca. Kisah seorang satria Pringgodani yang terkenal dengan otot kawat balung, tulang, wesi, besi. Menjelaskan manusia terkuat yang dikenali sebagai Gatot Kaca. Mengisahkan perjalanan Gatot Kaca mempertahankan maruah bangsa dan keluarga. Jadi itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.